multi-level marketing, direct selling, dropship, sistem agent, dealership, sistem pengedaran, direct selling, network marketing. Itu tema-tema yang biasa dan seringkali kita di khabar, didengar di telinga, baca di surat khabar, majalah, Facebook, media sosial dan lain-lain. Apakah sebenarnya perbezaan tema-tema ini sebenarnya? Sejujurnya, saya sebagai seorang usahawan, saya boleh bagi tahu anda semua, tidak ada beza sangat pun. Mereka tidak mahu guna perkataan multi-level marketing. Mereka tidak mahu guna perkataan direct selling. Mereka guna perkataan network marketing. Mereka guna perkataan sistem pengedaran. Mereka guna sistem dealership. Bukan sebab apa, tetapi sebab rakyat kita belum sedia untuk menerima. Rakyat Malaysia khususnya belum cukup terbuka untuk memahami sebenar multi-level marketing dan network marketing bukan sesuatu benda yang jahat, bukan sesuatu benda yang terbabas daripada jalan yang sebenarnya. Kenapa rakyat Malaysia kita banyak terpengaruh, banyak memberi prasangka, banyak buruk sangka tentang multi-level marketing? Jadi kalau kita mahu tahu, sebab adalah ramai kita di kalangan kita salah faham antara MLM, network marketing, direct selling. Kita samakan dia dengan skim cepat kaya. Kita samakan dengan skim pelaburan haram. Kita samakan dia dengan skim piramid. Jadi sebenarnya MLM, network marketing, direct selling, dropship, sistem agent, sistem stokis dan lain-lain tidak sama dengan skim cepat kaya, skim pelaburan haram dan juga skim piramid. Tetapi banyak pengusaha ataupun pemain industri skim-skim yang haram ini menggunakan nama-nama ini untuk justifikasikan perniagaan mereka adalah halal ataupun patuhi undang-undang. Hakikatnya semua ini salah di sisi undang-undang Malaysia dan haram di sisi syariat Allah SWT bagi orang Islam. Jadi benda ini yang menyebabkan orang ada prasangka pada MLM, network marketing dengan direct selling. Jadi apakah perbezaan antara network marketing dengan skim-skim ini? Okay. Jadi kalau kita mengikutkan di bawah network marketing, kita terkawal dengan satu akta. Nama dia akta jualan langsung ataupun singkatan AJL. Okay. Dalam AJL, network marketing hanya boleh dilakukan ke atas syarikat yang menjual produk. Syarikat yang tak ada produk tidak akan dapat lisen AJL. Mereka adalah kategori lain yang tidak diiktiraf oleh kerajaan Malaysia untuk melakukan sistem network marketing. Jadi mana-mana bisnes yang tidak ada produk, hanya jual benda selain daripada produk, maka dia tercatur di bawah skim akta anti piramid. Okay, di mana kemungkinan mereka adalah satu skim piramid. Jadi ini adalah salah satu tanda pertama. Syarikat network marketing wajib ada produk. Yang tak ada produk itu kemungkinan bukan syarikat network marketing tapi skim cepat kaya. Yang kedua, of course dia kena ada lisen. Dia kena ada lisen AJL ataupun syarikat tersebut menunjukkan bahawasannya mereka dalam usaha untuk mendapatkan lisen AJL, seperti mereka sudah submit borang permohonan, mereka sudah deal dengan KPTN HEP, mereka sudah mula proses untuk pendaftaran. Walaupun mereka belum mendapat lisen AJL, mereka ada usaha ke arah situ. Jadi ini adalah tanda kedua yang kita harus lihat di situ.
Jadi kalau dua benda ini clear, dengan izin Tuhan, maka syarikat ini mungkin adalah satu network marketing yang sah di sisi undang-undang Malaysia. Kalau kita nak pergi satu peringkat lebih tinggi bagi orang Muslim, mungkin kita kena semak satu lagi, adakah syarikat itu mendapat pengiktirafan pematuhan syariah? Pematuhan syariah bukan saja dari segi produk mereka halal, sistem mereka halal, bonus mereka halal, dan segenap pengurusan dan lain-lain semua adalah patuh syariah semampu yang mereka boleh. Jadi 3 benda inilah bagi seorang Muslim dalam melakukan pemilihan untuk menjadikan ejen ataupun pengedar ataupun distributor ataupun independent business owner, apalah nama pun dalam syarikat-syarikat yang berasaskan network marketing ini. Jadi ini adalah 3 asas penting yang kita harus melihat. Jadi apabila kita tapis 3 benda asas ini, maka dengan itu baru kita boleh tahu, oh ini adalah syarikat network marketing ke ataupun tidak. Dan baru kita boleh lakukan keputusan yang bagus sikit jadi pengedar yang bijak. Jadi di Malaysia ada banyak syarikat network marketing sebenarnya. Walaupun mereka nak mengaku ke tak nak mengaku, sebenarnya banyak. Kayak ada orang guna istilah, oh kita bukan syarikat network marketing, kita ada dropship, kita ada itu, ada ini. Hakikat mereka terjatuh. Mana-mana syarikat yang pembunuh HQ, bawah dia ada wakil jualan, bawah ada wakil jualan, bawah ada wakil jualan, baru sampai kepada pengguna, maka sebenar syarikat ini nak ke tak mau sudah jatuh dalam sistem network marketing. Okay. Dah lah tambah lagi, ini ada commission, ini ada commission, ini ada commission. Ini tak adalah. Jadi tambah pula ini ada bonus, ini ada bonus, ini ada bonus, ini ada commission, ini ada commission, ini ada sales, ini ada ini ada insentif, ini ada reward. Memang sah syarikat tu adalah syarikat network marketing. Jadi nak ke tak mau, dia kena ada usaha ke arah untuk mendaftarkan syarikat mereka ke arah syarikat yang ada lesen akta jualan langsung ataupun AJL. Jadi ini yang kita harus faham. Supaya, kenapa penting sangat akta jualan langsung ni? Kenapa penting sangat lesen ini? Sebab lesen ini adalah untuk melindungi pengedar-pengedar. Jadi lesen ini, lesen AJL ni bahagia berdua. Satu melindungi syarikat, satu melindungi anda sebagai pengedar. Sebab apa? Salah satu syarat yang paling utama untuk sesebuah syarikat mendapat lesen AJL adalah syarikat itu perlu mempunyai pay up capital yang tinggi. Okay. Serendahnya, tak silap saya, RM300,000 Malaysia. Kalau dia buat multi-level marketing seperti TDC Holdings Sdn Bhd, malah kena pergi sampai 1.5 juta pay up capital. Jadi sesebuah syarikat, kerajaan nak pastikan syarikat itu cukup kukuh, cukup kuat, baru syarikat tu akan diberikan lesen AJL. Dan kenapa penting sangat semua pay up ni? Sebab ini adalah satu jaminan kepada anda sebagai pengedar. Bayangkan kalau syarikat itu daftar dengan duit RM2, RM1, RM10. Jikalau berlaku apa-apa, dia tutup ke dia apa, tanggungjawab dia ke atas anda hanya RM2, RM10, RM1 itu. Tetapi, jikalau syarikat itu mempunyai pay up sampai 1.5 juta, contohnya TDC Holdings Sdn Bhd, maka anda akan terlindungi dengan pay up capital yang ada. Jadi kerajaan boleh saman syarikat itu. Kalau syarikat itu berlaku apa-apa kelentongan, dia boleh disaman, dia boleh dihukum dan dia boleh dituntut 1.5 juta dan diberikan kepada anda sebagai pengedar yang teraniaya. Itu tujuan utama kenapa AJL diwujudkan, adalah untuk melindungi anda. Jadi syarikat yang tak ada usaha untuk apply AJL ni, nampak sangatlah ada dua je. Satu, dia tak nak bertanggungjawab. Kedua, pay up capital ataupun modal dia cipu sebenarnya. Minta maaflah siapa yang terasa, kita kena cakap direct. Walaupun ia pahit, tapi kita kena sampaikan benda yang benar. Jadi, banyak syarikat network marketing. Banyak. Kalau lihat di depan ni,
Sebenarnya, betul. Si Hafiz Hugh ni kita ada full report. Okay, kita ada kerjasama dengan pihak-pihak tertentu mendapatkan Malaysia Top Company Sales and Profit Reports. Bukan je sales tapi profit. Okay, untuk syarikat MLM, multi level marketing, SLM, single level marketing dan juga direct selling. Jadi basically data-data dalam 200-300 buah syarikat lokal yang berada di Malaysia, kita ada data dia dan kita tahu sales dia. Jadi setiap kali apabila ada certain sales leader datang duk sembang kencang depan saya, kata syarikat dia macam ni, saya senyum je. Sebab apa? Sebab saya ada data. Saya adalah seorang pendukung ataupun orang yang percaya pada facts and figure and statistik. Saya percaya pada data, saya percaya pada facts and figure sebab angka-angka ini, statistik ini tidak akan menipu. Daripada sembang kencang, kisah cerita dongeng dia boleh menipu. Tapi dokumen, data, statistik tidak menipu. Jadi di tangan saya ada 200-300 buah syarikat MLM, SLM, direct selling, dropship, bla bla bla, so-called. Di tangan saya tahu sales mereka. Saya tahu juga profit mereka. Dan mereka tak perlulah kelentong. Tak perlu kelentong. Dan apabila sales leader mereka datang untuk sembang kencang, saya nampak, ini adalah sebuah syarikat yang tak patuh syariah. Walaupun dia syarikat Muslim, tapi dia sembang dengan angka yang menipu. Dia tak ada solid facts and figure. Sales dia sebenarnya baru 1 juta 1 tahun, tapi dia sembang macam dia 100 juta setahun. Sales dia baru 100,000, tapi sembang macam 20 juta. Ramai sangat. Okay, bonus dia bagi kepada ahli baru 100,000, tapi duduk sembang macam 20,000, 20 juta. Banyak sangat saya sudah jumpa dan kita kena tiru cara yang dilakukan oleh Huzaifah Al-Yaman, seorang sahabat Nabi Rasulullah SAW yang sangat rapat dengan Nabi, dan beliau adalah seorang yang tahu siapakah munafik di kalangan orang-orang Islam. Tapi beliau juga penyimpan rahsia besar untuk Nabi Muhammad, kan? Jadi beliau tidak bagi tahu siapakah munafik. Jadi sama, saya nak ikut sunnah Rasulullah dan juga cara sahabat Huzaifah Al-Yaman ni. Saya tak akan kacip mulut saya tak akan bagi tahu bahawa dia adalah munafik, dia menipu sales and figure dia di internet lah, di media sosial lah, malah ajar sales team leader dia. Saya tak bagi tahu, saya senyum je tengok dia. Sebab apa? Sebab kita nak jadi sahabat Huzaifah Al-Yaman yang masuk syurga, kita tiru cara dia, kita tak buka aib orang. Cuma apabila beliau meninggal, kita tak pergi solat jenazah je. Seperti apa yang Rasulullah dengan sahabat lakukan. Jauh saya pergi cakap pula pasal munafik, kan. Jadi Malaysia ni tak banyak syarikat MLM, SLM, direct selling, dropship, bla 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 yang kuku sebenarnya. Banyak sebenarnya hanya adalah sembang kencang. Selain skim tadi yang dijalan di bawah payung MLM, network marketing, yang merosakkan nama MLM. Kedua yang merosakkan industri MLM dengan network marketing ini adalah sebab sembang kencang. Banyak sangat sales leader, malah syarikat mereka sembang kencang. Jadi budaya sembang kencang ini, saya tidak boleh salah individu itu. Sebab dia adalah bermula daripada satu ekosistem. Ekosistem di mana kita ramai orang pergi belajar satu benda nama dia marketing. Kita belajar tentang marketing. Jadi bila kita belajar marketing, kita tak tiru marketing cara patuh syariah. Kita tak tiru marketing yang ada etika dan moral. Kita tiru marketing apa? Kita tiru marketing yang orang bagi sistem Yahudi buatlah. Okay. Kesian Yahudi selalu kena hincam. Padahal tak salah Yahudi pun. Okay. Yang sistem-sistem yang tak betul. Jadi sistem yang tak betul untuk marketing, salah satu haruslah sembang kencang. Sembang kencang macam mana? Semua benda bagi kali 10 kali ganda, kali 100 kali ganda. Sales baru 1,000 bagi cakap ada 10,000 malah 100,000. Sales baru 1 juta bagi cakap 10 juta malah 100 juta. Bonus baru RM10 bagi cakap sampai sembang macam RM1,000.
Sembang kencang di atas pentas, joget bukan main, lompat bukan main, kod sewa bandar, poket kosong, bonus RM120. Ramai kan? Ramai. Sembang kencang. Budaya sembang kencang ini merosakkan network marketing. Dan kenapa banyak sangat syarikat direct selling ataupun multi level marketing masih mengamalkan budaya sembang kencang ini? Sebab syarikat ini banyak diasaskan oleh siapa? Banyak diasaskan oleh bekas sales leader, bekas MLM, bekas network marketer, malah lagi teruk bekas scammer. Syarikat-syarikat ni banyak diasaskan oleh orang ini. Jadi orang-orang ini, mereka mewarisi benda yang belajar di ekosistem selama ini. Cara marketing kena sembang kencang. Jadi apabila mereka mengasaskan syarikat network marketing, mereka teruskan budaya sembang kencang ini. Dan mereka mengajar daulai-daulai ataupun anak buah mereka terus sembang kencang. Jadi itu yang menyebabkan satu ekosistem MLM, banyak orang ditipu, banyak orang prasangka, banyak orang benci. Sebab apa tu? Apa khabar jutawan? Kan padahal poket baru hanya ada RM100. Jutawan apa benda? Bil kereta, bil air pun 3 bulan baru bayar sekali. Apalah jutawan sangat. Jadi kita berbijak kepada realiti. Dan sebab itu di TDC, kita tak sembang kencang. Saya mencegah pengedar-pengedar saya sembang kencang sebab budaya di TDC ada 3 yang sangat penting. Sangat penting, harus ingat. Satu, kita nak membina rangkaian peniaga-peniaga kita yang ingat Tuhan. Kedua, kita nak membina rangkaian peniaga usahawan kita yang ingat orang. Yang ketiga, kita nak membangunkan rangkaian jemaah kita yang utamakan kasih sayang. Jadi tiga-tiga benda ini yang ada di TDC. Jadi sebab kita niaga, kita ingat Tuhan, maka kita tidak menipu. Sebab kita tahu apa yang kita lakukan, Tuhan melihat, Tuhan menghitung, Tuhan menilai dan Tuhan akan memberikan balasan ataupun ganjaran setimpal. Jadi kena hati-hati. Apabila kita berniaga, kita kena ingat orang. Ingat orang macam mana? Apabila kita tangan di bawah, kita minta bantuan upline. Satu hari bila kita tangan di atas, maka kita memberi kepada orang yang tangan di bawah, iaitu membimbing daulah kita. Malah apabila kita punya income sudah bertambah, ingat golongan B40, miskin tegar, kebajikan dan hululah sebahagian rezeki kita kepada orang lain. Sesungguhnya rezeki kita ada sebahagian milik orang-orang yang lebih susah. Jadi kita lihat kepada orang. Dan yang ketiga, semestinya kasih sayang. Sebab tu slogan di TDC adalah selling from our heart. Kita menjual. Kita menjadi seorang penjual yang pembeli akan suka. Kita menjadi seorang leader yang kita sendiri pun akan suka. Kita menjadi seorang usahawan yang kita sendiri tengok pun akan gembira. Jadi kita suka penjual yang macam mana? Yang lemah lembut, yang dapat membantu, yang menyelesaikan masalah kita, yang cakap dengan tutur bahasa yang sopan, yang memberikan siapa yang baik, berkongsikan info yang bagus, melayan kita dengan baik. Betul? Jadi kita jadi penjual yang sebegitu. Kita inginkan sales leader yang macam mana? Oh, yang proaktif, yang selalu buat aktiviti, yang selalu support team, yang memberi motivasi, yang selalu bagi kita ilmu, yang selalu bimbing kita, yang selalu ajar kita buat benda-benda yang baik-baik, yang ajak kita turun pergi buat kebajikan apabila perlu. Maka kita jadi sales leader yang seperti apa yang kita impikan, yang kita mahu. Jadi, kasih sayang penimbu daripada situ. Kasih sayang terbentuk daripada situ. Jadi budaya TDC pentingkan 3 benda ini. Jadi kalau sales kita 100 juta, kita cakap 100 juta. Kalau sales kita 1 juta, kita cakap 1 juta. Tidak ada masalah dan tidak malu dan tidak perlu menipu dalam multi-level marketing. Sesungguhnya.
tidak perlu sesekali menipu. Saya ambil contoh Nabi Isa, ataupun Jesus Christ dalam Kristian panggilnya Jesus Christ. Apabila beliau mula berdakwah, ada orang kencam, ada orang soal, ada orang tanya, ada orang hina. Nabi Isa ataupun Jesus Christ tidak benar sesekali sembang kencang. Contoh apabila orang sentuh pasal harta, apa yang dia jawab? Beliau bersabda kepada orang awam, sedangkan burung di langit ada tempat duduknya, tetapi saya sebagai Nabi, sehelai sepinggan tempat tidur pun tidak ada. Tak sembang kencang. Dia mengaku tidak ada harta benda beliau. Dan adakah benda itu menyebabkan dia tidak ada pengikut ataupun ajaran tauhidnya tidak tersebar? Tidak, tersebar luas dan terbukti sangat meluas. Ajaran Nabi Isa tersebar. Ada di kitab Bible, ada di kitab Quran. Adakah benda itu menjatuh martabat dia? Tidak sama sekali. Malah beliau diangkat, disanjung sampai ibunya Maryam dipuji, disanjung sampai ada agama-agama tertentu mengangkat patung Maryam untuk berdoa kan. Sampai ibunya dimulia sampai macam tu sekali. Dan sampai Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajat Nabi Isa yang mengaku kelemahan dia, kegagalan dia, balik turun semula ke bumi pada hari kiamat kelak. Jadi tidak ada masalah kita mengaku kita ini lemah. Tidak ada masalah mengaku saya masih orang baru di TDC. Saya belum ada apa-apa income. Tetapi saya percaya pada TDC. Saya yakin pada produk, yakin pada sistem, yakin kepada bukti-bukti yang TDC sudah tunjukkan yang patut syariah ni. Bahawa sudah ramai orang di hadapan saya sudah berjaya dan saya nak jadi seperti mereka. Maka hari ini saya ajak anda untuk menyertai bersama dengan saya. Kita berjaya sama-sama seperti orang yang sudah berjaya di TDC lama. Mereka dah buktikan mereka boleh dapat sampai RM5,000 bonus satu hari bersih. Maka saya nak ikut jejak mereka yang berjaya ini. Tak sampai RM5,000 tak apalah. Kita usaha dapat RM50 satu hari, setiap hari tanpa putus. Sudah, Alhamdulillah. Jom anda nak ikut saya bersama-sama untuk kita menjayakan visi kita nak capai RM50 sehari bersama-sama. Cakap jujur tidak akan merugikan kita. Cakap benar tidak akan menjadikan kita hina. Malah sebenarnya pada jangka masa yang panjang, Allah akan mengangkat derajat kita, Tuhan akan memberkati usaha kita, dan saya sangat yakin Tuhan tidak akan menyebabkan orang yang jujur, orang yang amin ini dihina, ditindas dan disingkirkan daripada syurga rahmatnya. Jadi sama-sama kita di TDC jadi pengedar yang ingat Tuhan, ingat orang, ingat sentiasa dahulukan kasih sayang daripada harta di dunia. InsyaAllah, sama-sama kita usaha. Saya sarankan kepada kita semua, jadilah pengedar network marketing yang boleh membanggakan mak ayah kita, yang boleh membanggakan semua orang, yang boleh berjaya bersama dalam jemaah seperti apa yang dilakukan oleh para-para pengedar-pengedar TDC yang terbukti sudah berjaya. Jom sama-sama kita usaha. Jom sama-sama kita perkasakan ekonomi B40. Jom sama-sama kita sebarkan kasih sayang dan jom sama-sama kita bersihkan nama multi-level marketing yang sudah dicemar oleh kumpulan-kumpulan yang kurang bertanggungjawab dan kurang etika ini. Misi kita penting, usaha kita jauh lagi. InsyaAllah baru 6 tahun TDC di sini, misi kita membina legacy di dunia, istana di syurga. InsyaAllah.